السلامة من دار الفتون. الزم بأمر ربك واترك كل دون، واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحديث يهون، الله المقدر والعالم شؤون. فكرك واختيارك داهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك، فوت له أمورك واحسن في الظنون. الله 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 الله، لا يذكر همك ما قدر يكون. الله 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 الله، لا يذكر همك ما قدر يكون. الأول موقف قوله ذي الحماك، يعترف على الله الذي خلق. الأول موقف قوله ذي الحماك، يعترف على الله الذي خلق. وقضى وقدر كل شيء بحق، يا قلبي تنبه واترك المجون. الله 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 الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الله الله الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راعة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. انت والخلائق كلهم عبيد، والاله فينا يفعل ما يريد. انت والخلائق كلهم عبيد، والاله فينا يفعل ما يريد. همك واتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السطور. الله الله الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الله الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاستغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون.
di pertengahan bulan Ramadan al-Mubarak, tak terasa hari demi hari, masa demi masa, jam demi jam kita lalui. Kita sudah masuk kepada separuh bulan Ramadan. Secara tak sedar waktu akan berlalu dan kita akan sampai kepada penghujungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke penghujung Ramadan dalam keadaan afiah, dalam keadaan lutuf, dan juga termasuk daripada golongan orang-orang yang mendapatkan kabul Ramadan. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Persiapkan diri untuk bermujahadah lebih. Sesungguhnya Rasulullah bermujahadah di penghujung bulan Ramadan lebih daripada awal Ramadan. Dalam hadis dinyatakan baginda Rasulullah SAW bermujahadah di akhir Ramadan lebih daripada sebelumnya. Di waktu malam akan dihidupkan sepanjang malam, akan dibangunkan keluarganya, dihabiskan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau sudah dijamin syurganya. Kita semua tak seorang pun daripada kita yang mendapat jaminan dan boleh dapat grant kalau kita termasuk penghuni syurga, selain daripada kita berharap dan berdoa kepada Allah supaya kita termasuk daripada mereka yang dicatat dalam golongan ahli syurga. Akan tetapi dituntut kepada kita untuk beramal. Man amila salihan fali nafsih. Orang yang berbuat amal baik maka manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk beramal. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad fi kitabih Risalah al-Mu'awanah wal Mudahara al-Mu'azirah liraghibin minal mu'minin fi suluki tariq al-akhirah ila an qala wa 'alaika birrahmati li ibadillahi wasyafaqati ala khalqillah. Dan hendaklah kamu memiliki sifat rahmat kepada seluruh hamba Allah dan berbelas kasihan kepada seluruh makhluk Allah. Wa kun rahiman syafiqan alufan ma'lufan. Jadilah kamu seorang penyayang yang mengasihi lagi dikasihi. Wahdhar an takuna faddan ghalidhan. Hati-hati kamu daripada menjadi faddan ghalidhan. Menjadi faddan ghalidhan, yakni orang yang kasar tutur katanya, keras pada sikapnya. Qala Imam Al-Haddad, wahdhar an takuna faddan ghalidhan aw fahishan, atau orang yang tidak menjaga lidah dan lisannya, jafian, kaku. Qala alaihi salatu wassalam, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama wa man la yarham la yurham. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi daripada hamba-hambanya yang memiliki sifat belas kasihan, dan barang siapa yang tidak mengasihi tiada akan dikasihi. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-mu'min alufun ma'lufun wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Baginda bersabda, seorang mukmin itu penyayang dan disayang, maka tiada kebaikan bagi seseorang yang tidak menyayangi lagi tidak disayangi. La ilaha illallah. Hadza sifat rahmah, bahagian daripada sifat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, nama juga Ar-Rahim. Dan terdapat nama-nama yang lain pada Allah Subhanahu wa taala yang mengandungi arti rahmah dan belas kasihan, seperti Al-Latif, seperti Al-Ghafur, seperti Al-Afu. Kesemua itu bahagian daripada belas kasihan. Sifat Al-Jawad, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, kesemua itu bahagian daripada sifat-sifat rahmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat rahmat ini bila ada kepada seseorang, semakin besar sifat rahmah ada kepada seseorang, semakin besar peluang orang itu untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fil hadis dinyatakan takhallagu bi akhlaqillah,
berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Ya, macam mana kita berakhlak dengan Allah Subhanahu? Berakhlak seperti akhlaknya Allah, sementara kita hamba, Allah adalah Tuhan. Maksudnya melalui sifat-sifat yang ada pada Allah daripada sifat-sifatnya yang mulia, melalui nama-namanya yang mulia, hendaklah kita mengambil bahagian daripada sifat dan nama itu. Bila kita ada membaca dalam Asmaul Husna, Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih lagi penyayang. Ambillah, teladanilah sifat Allah pada sifat penyayangnya. Bagaimana sifat penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada manusia yang beriman atau tidak beriman. Adapun hamba yang beriman disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan rahmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus. Ada rahmat yang umum. Allah berikan hatta kepada orang tidak beriman, hatta kepada orang yang kafir, hatta kepada orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun juga mendapatkan rahmatnya namanya rahmat umum, rahmatul ammah dan rahmatul khassah. Rahmat umum, rahmat yang khusus. Apakah rahmat umum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta kepada orang kafir? Sehat, diberikan mata, diberikan penglihatan, pendengaran, anggota badan yang boleh bergerak, akal boleh berfikir, diberikan rumah, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, dijauhkan daripada bahaya-bahaya yang mungkin akan berlaku. Hada semua bahagian daripada rahmatnya Allah. Rahmat umum yang Allah berikan hatta kepada orang-orang yang kufur. Dan di situ ada rahmat khusus diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Apakah rahmat yang khusus diberikan kepada orang beriman? Ma'rifah kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bil mu'minina rahima. Sesungguhnya Allah itu terhadap orang-orang beriman rahim, maha menyayangi. La ilaha illallah. Bila ada seseorang yang lalu di hadapan rumah Nabi Ibrahim, lalu kemudian Nabi Ibrahim mengajak orang tadi untuk makan bersama. Didapati orang tadi adalah orang tidak beriman. Maka Nabi Ibrahim pun, maukah kamu beriman dan makan bersama dengan aku? Kata Nabi Ibrahim. Kata orang tadi mengatakan, aku akan berpegang kepada agamaku, yakni tak mau untuk beriman. Kata Nabi Ibrahim, kalau begitu aku tak perlu kepada engkau makan dengan aku. Karena dianggap makan dengan orang yang tidak beriman. Macam mana nak bagi makan kepada orang tidak beriman, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, nak bagi makan kepada dia? Kemudian orang itu pun pergi juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Ibrahim. Katanya, ya Ibrahim, kenapa engkau tak ajak dia makan dengan engkau? Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, dia tidak beriman kepada engkau. Macam mana nak bagi makan kepada orang yang kufur kepada engkau? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, dia dah lama kufur kepada aku, tapi aku bagi dia makan. Bagi dia minum, bagi dia segala-galanya. Ini sekali saja jumpa dengan engkau tak bagi makan kepada dia. Dia dah lama kufur kepada aku masih bagi makan, aku bagi sehat kepada dia. Maka dikejar oleh Nabi Ibrahim orang itu, dicari dan diajak makan bersama, meniru perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang masih menzahirkan rahmatnya hatta kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata orang itu mengatakan, kenapa tadi engkau tak mahu mengajak aku makan bersama, tapi kemudian setelah aku pergi engkau cari aku dan ajak aku makan bersama dengan engkau? Katanya, Tuhanku tegur aku. Maka seorang tadi insaf, macam mana dia ni orang baik diri sebagai seorang nabi, aku yang tidak beriman kepada dia, ketika dia tak bagi makan kepada aku tu hanya tegur pada dia, kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya orang tadi memeluk kepada agama Islam. Fahimtum? Hada sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. قال في الحديث القدسي apa itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan langit ini berkata atau bumi berkata dan juga gunung kana berkata, laut pun juga berkata. Kata langit mengatakan, ya Rabbi idhalli an akhirra ala bani ahbita ala bani adam faqad ta'ama khairak wa abada ghairak.
Wahai Tuhanku, ini langit berbicara kepada Allah. Izinkan aku nak jatuhkan diri kepada anak Adam. Mereka makan nikmatmu tapi mereka tidak beriman kepadamu. Tidak bersyukur maksudnya. Gunung Ganang pun berkata begitu. Ya Rabbi, idzan li ana khirra ala bani Adam faqata ma khairak wa abada ghairak. Wahai Tuhanku, izinkan aku untuk angkat diri aku dan jatuhkan kepada anak Adam. Mereka makan nikmatmu tapi mereka tidak mahu beriman kepadamu. Lautan pun berkata, Ya Rabbi, idzan li ana aghriqa ala bani Adam faqata ma khairak wa abada ghairak. Wahai Tuhanku, izinkan aku tenggelamkan anak-anak Adam. Mereka makan nikmatmu tapi mereka tidak bersyukur. Ya Allah, sehingga alam sekeliling kita ini nampak diam, tak bercakap, tak bergerak, ya kan? Ternyata mereka ada communicate dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ada dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Langit yang setinggi tingginya ini tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Gunung Ganang pun yang ada di sekeliling kita pun juga tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Lautan pun tahu apa yang dilakukan oleh manusia, sehingga mereka dengan rasa ingin membela kepada Allah, ingin mengagungkan Allah, membela Allah daripada orang-orang yang tak mahu bersyukur kepada Allah, daripada orang-orang yang enggan beriman kepada Allah. Sehingga Gunung Ganang pun juga membela Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan, biar aku hancurkan ini orang, dapat nikmat sehat tapi tak bersyukur. Faham dong? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, da'uni wa khalqi law khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Allah berfirman katanya, ini urusan aku dengan hamba-hambaku. Kalau kamu yang ciptakan mereka, kamu pasti sayangkan mereka. Dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibuka ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walihada tidak ada seorang hamba yang datang kepada Allah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang kepada dia. Kalau datang kepada Allah dalam keadaan dia berjalan, Allah akan lebih cepat datang kepada dia. Dia beribadah sikit, Allah bagi ganjaran banyak. Dia beramal kecil, Allah bagi balasan besar. Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh dibandingkan dengan mana-mana kasih sayang dan belas kasihan makhluk dan makhluk yang lainnya. Kalau kita nampak pada makhluk, ya kan, nampak itu ayam tu kalau baru menetaskan telurnya, dia punya anak-anaknya, kalau tengah hujan ditutup macam tu, ya kan. Maknya kena hujan tak apa, tapi anaknya ditutup macam tu. Itu rahmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya, hatta kepada binatang, hatta kepada ayam tadi. Kalau ada orang nak dekat dengan, nak ambil telur ayam tu, dia punya maknya tu datang, nak cucuk, nak ganggu anak telur yang baru menetas itu, orang nak ambil, maka maknya datang. Rahmat, belas kasihan, hatta kepada binatang. Sama juga kepada binatang-binatang yang lain. Bila kita melihat keajaiban daripada rahmat yang ada pada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, agaknya bagaimana dengan rahmatnya yang maha memberi rahmat Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu sekali-kali putus asa dengan rahmatnya Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang dia melampau dalam berbuat dosa, dalam berbuat silap, jangan asa daripada mendapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jangan sekali-kali kita melihat besarnya dosa lebih daripada besarnya pengampunan Allah dan rahmatnya Allah. Tapi bila kita ingin berbuat dosa, jangan melihat dosa itu kecil karena hukuman Allah lebih besar. Bila tapi kita tengok rahmat dan luasnya maghfirahnya Allah. Kalau
sudah terlanjur berbuat dosa. Tapi kalau belum berbuat dosa, jangan pikir, Allah punya rahmat ni kan luas, pengampunannya luas. Tak apalah, kita punya dosa ni kecil je dibanding dengan rahmat Allah. Buatlah dosa, nanti mohon ampun. Ini orang mesti kena karan sikit. Tidak sopan kepada Allah, tak hormat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan belas kasihan ihsannya Allah dipermainkan seperti itu. Faham dong? Contohlah, kalau kita dalam sekolah, dalam madrasah atau dalam office, kita nampak kita punya majikan, kita punya bos, kita punya guru ini baik dia. Terus murid ini kata, kita punya guru yang mengajar subjek ni dia baik, kita datang lewat pun okey, kita sengaja. Datang pun lewat, dah last kelas pun datang 5 minit, lepas tu dia keluar, dia pasti disenyum sama kita. Agaknya lah, kalau kita jadi guru tu kemudian ada murid yang buat macam tu, apa kita nak buat dengan dia? Kita punya kebaikan, kita punya ihsan, kita punya sayang kepada murid, justru dimanfaatkan oleh murid tu bukan pada tempatnya. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya yang luas, bukan untuk dimain-mainkan. Tak apa kita buat dosa, lepas tu kita mohon ampun. Macam itu macam anak-anak Nabi Yaqub, ya kan? Tak apa kita tangkap Yusuf, kita jauhkan Yusuf daripada ayah kita. Biar apa berlaku kepada Yusuf tak kisah. Lepas kita buat benda tu semua, lepas tu kita bertaubat kepada Allah dan kita insaf kepada Allah. Macam mana dia belum berbuat dosa dah rancang bertaubat daripada dosa yang belum dilakukan. Ini cara berfikir yang tidak lurus, yang tidak sehat. Faham tum? Bila belum berbuat dosa, akan berbuat dosa, jangan dilihat rahmatnya Allah ataupun luasnya pengampunan Allah. Tapi tengoklah hukumannya Allah. Maha membalasnya Allah dengan azab, supaya itu menjadi penghalang daripada kita untuk berbuat dosa. Tapi kalau kita dah tergelincir berbuat dosa, jangan tengok kepada hukumannya Allah dan balasannya Allah, tapi tengoklah rahmatnya Allah, pengampunannya Allah. Dah tergelincir, dah berbuat dosa tanpa dengan kesengajaan, maka insaflah kepada Allah. Dan kalau kita melihat pada Allah rahmat, kita akan selalu berharap. Dan kalau kita melihat kepada hukuman, kita akan takut. Faham tum? Kita akan berharap bila kita sudah dalam keadaan sempit. Dan kita akan takut bila kita belum berbuat sesuatu, khawatir akan kena hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tum? Ada berkenaan dengan bagaimana seorang mempunyai rahmat. Faham tum? Orang yang paling banyak mendapat rahmatnya Allah adalah orang yang paling banyak merahmati kepada orang lain. Wa 'alaika bi ta'limil jahilin wa irsyadid dhalin. Dan hendaklah kamu mengajarkan kepada orang-orang yang jahil dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat jalan. Wa tadhkirul ghafilin, dan mengingatkan kepada orang-orang yang lalai. Wa ahdhar an tad'a dhalika qailan innama yu'allimu yudhakkiru man ya'mal bi'ilmihi wa ana lastu kadhalik. Hati-hati kamu daripada tergelincir dengan kata-kata dalam diri kamu. Kamu mengatakan orang yang layak untuk mengajar itu adalah orang yang telah beramal dengan ilmunya. Sementara saya tidak seperti itu. Saya tak beramal dengan ilmu. Dengan begitu saya tak boleh untuk mengajar kepada orang lain. Ada setengah orang berpikir macam tu. Inni lastu bi ahli al-irsyad la'annahu min akhlaqil akabir. Atau ada orang pula mengatakan, saya ini tak layak nak mengajar, saya ini tak layak untuk berdakwah. Apa sebabnya? Disebabkan nak mengajar tu adalah orang-orang yang hebat je, saya tak hebat. Pun ada orang juga mengatakan demikian. Kata Imam Al-Haddad, kata-kata itu, وَهَذَا كُلُّهُ تَلْبِيسٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. Kesemua kata-kata ini adalah penipuan daripada syaitan. فَإِنَّ التَّعْلِيمَ وَالتَّذْكِيرَ مِنْ جُمْلَةِ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ. Karena sesungguhnya mengajar dan menyampaikan dakwah itu, memberikan peringatan, bahagian daripada amal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu itu tidak hanya kepada perbuatan praktikalnya. Contohnya,
Orang tahu bahwasanya Allah suka kepada orang yang sifatnya itu pemurah, suka memberi, tapi dirinya tidak memberi. Maka dia mengatakan, saya nih kedekut, saya tak beramal, saya tak membagi tak bagi kepada orang, tak suka memberi kepada orang. Dengan begitu saya tak boleh menyampaikan kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain untuk orang lain bersifat pemurah karena saya tidak bersifat pemurah. Kata Imam Al-Haddad, ini adalah penipuan daripada syaitan. Apa sebabnya? Disebabkan arti daripada beramal dengan ilmu adalah salah satunya menyampaikan, itu pun amal dengan ilmu. Salah satunya mengamalkan secara praktikal ilmu yang diketahuinya. Jadi kalau dia tak beramal secara praktikal, paling tidak dia beramal dalam menyampaikan. Faham Tom? Tujuan syaitan ganggu. Engkau apa? Engkau tak dengar ke firman Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa orang yang kalau dia berkata sesuatu tapi dia tak beramal. Engkau nak ajak orang tapi engkau tak beramal. Tak payahlah engkau nak berkata. Betul juga. Betul apa? Jangan ikut kepala otak syaitan yang mengajak kepada kita untuk rugi daripada amal baik. Faham Tom? La ilaha illallah wal akabir ma saru akabir illa bifadlillahi wal amali bi ta'atihi. Dan orang yang hebat itu tak menjadi orang yang hebat melainkan disebabkan oleh kerana anugerah Allah dan disebabkan oleh kerana amal ketaatan kepada Allah, wa irsyaduhum ibadallahi ila sabilillah, dan disebabkan oleh kerana dakwah mereka itu mengajak hamba-hamba Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam takun ahlan falaysa laka tariqun ila husulil ahliyah illa fi'lil khair wad du'a ilaihi wa innama syu'mu fid da'wa wad du'a ila ghairil haq. Naam. Kata Imam Al-Haddad mengatakan, orang tu tak menjadi hebat kecuali dengan anugerah Allah dan amal dengan ketaatan Allah dan juga berdakwah mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu banyak perkara dalam ilmu. Tak semua apa yang kita tahu kita boleh beramal, tapi kita boleh sampaikan, ya sampaikan saja. Yang kita mampu kalau menyampaikan, sampaikan saja. Macam mana kita tak beramal dengan apa yang kita sampaikan? Berazamlah untuk beramal. Kalaupun tidak beramal, tapi jangan karena tidak beramal tak mahu menyampaikan. Dengan begitu dia rugi dua kali. Sudahlah tak beramal, tak menyampaikan pula. Tapi kalau dia satu benda, dia tak beramal tapi menyampaikan, at least paling tidak dia satu dia buat, yang satu lagi belum dibuat. Yang pertama tadi, buat tidak, menyampaikan pun tidak. Dua-duanya tak dibuat. Dia rugi daripada dua-dua fadilah. Faham Tom? Oleh sebab demikian, jangan mudah terpedaya dengan tipu muslihat syaitan. Kata Al-Haddad mengatakan, kalau kamu itu melihat diri kamu tidak layak dalam menyampaikan, dalam berdakwah, yang tidak layak, maka yang paling tidak adalah kamu tetap berusaha untuk berbuat baik. Menyampaikan itu kan dah berbuat baik. Faham Tom? Jangan tengok kepada layak tak layaknya, tapi tengok perbuatan tu yang kamu akan lakukan, iaitu berdakwah, mengajar, baik atau tidak. Baik, ya buat saja. Sambil berharap semoga apa yang disampaikan itu menjadi realiti kepada dirinya, menjadi amalan, tidak sekedar kata-kata yang disampaikan. Jadikan apa yang dikatakan itu adalah ditujukan kepada dirinya sebelum kepada orang lain. Itu yang akan memberikan semangat kepada kita untuk menyempurnakan diri setelah menyampaikan dengan beramal. Tapi tidak menjadikan karena tak beramal, tak mahu menyampaikan. Itu semua tipu muslihat daripada syaitan. Faham Tom? Wa innama syu'mu fid da'wa wad du'a ila ghairil haq. Yang tak boleh itu adalah kalau orang dia berdakwah kepada perkara yang batil. Itu sama sekali tidak dibenarkan dalam keadaan apapun juga.
Wa 'alaika bi jabri qulubil munkasirin. Hendaklah kamu menjaga perasaan orang-orang yang susah. Wa mulatafatid du'afa'il wal masakin. Berlemah lembut kepada orang-orang yang lemah daripada orang-orang miskin. Wa muwasatil muqillin. Dan membantu orang-orang yang susah, yang miskin. Wat-taysir 'alal mu'sirin, memudahkan kepada orang yang sukar. Wa igradul mustaqridin, memberi hutang kepada orang yang memerlukan hutang. Wa fil hadis inna thawabil qardi yazidu 'ala thawabis sadaqah bi 8 adhaf. Dalam hadis dinyatakan pahala orang yang memberi hutang lebih besar daripada pahala orang yang memberi sedekah 8 kali ganda. Apa bezanya? Kalau orang berhutang itu adalah orang yang dia mahu menjaga marwahnya sehingga dia tidak mendedahkan tangan untuk meminta-minta. Tapi berhutang di sini karena akan dipulangkan. Kalau dia meminta sedekah diberi, maka sedekah itu berakhir dengan dimiliki oleh orang yang menerima sedekah. Sementara berhutang, walaupun dia ambil duit itu, dia ada tanggungan untuk nak pulangkan balik. Faham tom? Perbezaannya, orang berhutang dia nak jaga marwahnya, tidak mahu meminta-minta, tapi pinjam untuk dipulangkan balik. Faham tom? Walihada baginda Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW didapati baju besinya digadaikan kepada orang Yahudi. Yani enggan untuk meminta-minta, Nabi letakkan bajunya sebagai gadai. Jadi tidak sampai meminta-minta kepada orang. Apa-apa berlaku daripada duit yang diambil itu, yang dipinjam, ada ganti yang diberikan kepada mereka. Tidak sampai daripada orang yang mengambil harta orang tanpa dipulangkan. La ilaha illallah. Dzalika annal qarda la ya'khudh illa muhtaj. Disebabkan oleh karena orang yang berhutang itu tidak berhutang kecuali dalam keadaan perlu. Faham tom? Baginda Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kata baginda Rasulullah, amal yang paling baik adalah menjaga hati orang-orang yang susah. Jabar khatir. Jabar khatir, menjaga perasaan orang. Hadab, oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW sifatnya suka menjaga perasaan orang yang susah. Ada orang susah dihibur oleh Nabi. Sehingga kadang-kadang ada budak-budak kecil pun susah, Nabi hibur juga. Budak-budak. Ya, budak-budak. Karena melihat bagaimana pentingnya menjaga perasaan orang supaya sentiasa terhibur. Kita di madrasah ni kalau nampak kita punya sahabat, kita punya teman nampak murung sikit, nampak sedih, mungkin apa-apa berlaku, mungkin dia susah nak menghafal, mungkin apa berlaku kepada keluarganya, mungkin ada sesuatu yang dia perlukan namun dia tak mampu untuk membelinya. Ambil peranan untuk jabrul khawatir. Faham tu? Apa itu? Orang yang dijaga perasaannya oleh kita, Allah akan jaga kita punya perasaan. Faham tu? Walihada baginda Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Qal idkhalus surur ala qalbi akhikal mu'min. Apakah amalan yang paling baik? Nabi bersabda, memasukkan rasa gembira di hati saudaramu yang beriman. Macam mana? Senyuman itu boleh jabrul khawatir, kata-kata yang lembut jabrul khawatir. Bila kita tidak boleh untuk menghibur orang, jangan sakiti perasaan orang. Jaga lisan, jaga nada suara ketika berbicara. Pilih kata-kata yang baik untuk kita bercakap. Apa ruginya kita memilih kata-kata yang baik kalau itu boleh kita lakukan dengan kita memilih kata-kata yang tak baik? Kenapa kita memilih kata-kata yang kasar sementara kita berpeluang untuk memilih kata-kata yang lembut? Maka nalinu fi syai'in illa zana
Wa ma kana syiddatu fi syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan itu berhadapan dengan sesuatu kecuali dia akan menang, akan menghiasi keadaan, dan tiadalah kekasaran digunakan kepada sesuatu kecuali akan menambah buruk keadaan. Baginda bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang Islam itu perbuatan orang fasik, memerangi orang Islam perbuatan orang kafir. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak balas makian orang-orang kafir? Nabi bersabda, aku diutus bukan sebagai tukang caci maki. La yaskhar qaumun ala qaumin asa yakunu khairan minhum. Janganlah ada satu kaum merendahkan kaum yang lain. Mungkin yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Faham dong? Jadikan syiar dalam pergaulan kita jabrul khawatir. Sesama kita, ya subhanallah. Coba bayangkan kalau kita hibur kita punya saudara hatta dengan telefon, didatangi tempat katil yang dia sedang sedih, kemudian disoal, ditanya apa masalahnya, dihibur sikit. Ya subhanallah, bila itu bertepatan dengan orang itu terhibur, Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga perasaan orang itu di saat-saat genting yang dihadapi oleh orang tersebut. Faham tom? Alaina bijabril khawatir. Kita perlu untuk jaga perasaan orang lain. Hati-hati daripada kita komen dekat Facebook, kata-kata makian, kata-kata sindiran. Hati-hati kita daripada memviralkan gambar, letakkan dalam kita punya account. Tujuannya untuk mendapatkan subscribe, dapatkan sokongan daripada orang bagi tanda-tanda tu dekat kita punya Facebook kah, wala dekat kita punya YouTube kah, nanti nampak ramai, wih hebatlah aku, banyak sokong aku, la haula wala quwwata illa billah. Sokong apa? Nak sokong awak ke nanti di akhirat dia? Ketika awak dipersoalkan nanti karena memviralkan sesuatu, mengaibkan orang lain, itu yang sokong bagi subscribe tu nanti akan bagi syafaat ke kepada awak nanti di akhirat. Dia dengan yang sokong sekali akan dapat pertanggungjawaban nanti, walayyazubillah. Faham dong? Jangan mudah memviralkan, jangan memviralkan benda yang mengaibkan orang. Kita nampak gambar apa semua, kita ambil gambar. Hal ini boleh mengundang ketawa. Tapi benda tu mengaibkan kepada orang itu. Mana boleh diviralkan macam kita tengok sekarang macam-macam kan. Ya, ada orang viralkan itu satu orang budak baca Quran, lompat sana lompat sini. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia silap baca. Dia ambil gambar viral. Ini kan mengaibkan orang. Ini kan menjatuhkan marwah orang. Mungkin yang tengok boleh ketawa. Yang kita tertawakan siapa? Kan jatuh air muka orang itu. Kan malu orang itu. Faham tu? Jangan mudah. Jangan nak seronok, nak syok-syok, nak gurau-gurau. Tak ada gurau dalam hal hukum hakam. Tak ada gurau dalam masalah akhlak. Yang betul-betul, yang salah-salah. Nak gurau pun mesti gurau yang betul. Tak boleh gurau yang salah. Faham Tom? Sama juga kita dengan kita punya sahabat-sahabat pun juga. Jangan menjatuhkan air muka orang lain. Bila ditanya sesuatu, tak dijawab umpamanya atau jawabannya pun tak betul atau mengundang ketawa. Jangan sampai memperli kepada orang. Faham Tom? Jaga perasaan orang, Allah jaga kita punya perasaan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga perasaan kita di dunia, jaga perasaan kita ketika ajal tiba, jaga perasaan kita saat di barzakh, jaga perasaan kita ketika dibangkitkan, jaga perasaan kita ketika kita masuk syurga. Ya Rabbal Alamin. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadah puasa Ramadan dan Allah sampaikan kita ke penghujungnya dalam keadaan sehat wa afiah, semangat untuk berpuasa, semangat untuk beramal, semangat untuk bermujahadah, semangat untuk meneruskan tadarusul Quran sampai khatam
آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة لسيدنا رسول الله وأهل بيته وأصحابه وجديرة تمتنا سلام وسلم. عبد الله بن الحجاج رسول الله الله الدرجات يوم جاءنا فانا بصراحه من نار الدين ودين الاخره عن صواب شام الاخره والاخره. ينفعنا بما تعلمنا رزقنا العمل بالعلم والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ربنا تقبل منا وعلينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل أنثى وذكر. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاك يا علماء. نحظى بالخير نكفى كل شر. ربنا وصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقدعنا ربنا كل الديون. قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أن تكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة السحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلق رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقبل الله منكم